dulu. Terima kasih sebelum tu kepada ustazah-ustazah yang memilih saya, memberi kepercayaan untuk menjadi panel pada hari ini. Dan semoga apa yang dikongsikan pada hari ini memberi sedikitlah manfaat kepada berkenaan dengan soalan tadi ya, kenapa pelajar-pelajar memilih untuk pilih masuk melalui STAM kan. Okey, kalau tanya saya secara peribadi, kalau saya secara peribadi, kenapa saya memilih STAM adalah pertama sebab saya dah lama ada niat untuk masuk ke STAM. Saya ingat lagi seawal tingkatan 3, tingkatan 4 macam tu. Sebabnya adalah sebab saya teringin sangat nak sambung pelajaran ke Mesir. Sebab terinspirasi dengan kakak-kakak senior yang berjaya masuk. Dan sebab juga selalu dengan mereka belajar di sebab dia adalah sama saja, mungkin ni juga sebab-sebab pelajar-pelajar milih untuk masuk ke STAM. Seperti mana yang kita tahu, STAM ni dengan berbanding dengan SPTM yang 2 tahun kalau tak silap saya. Jadi nampaklah di situ STAM orang kata apa ya, masa dia lebih ni lah singkat. Jadi apa dah selain daripada itu kita tahu STAM ni juga semua yang pelajar dalam STAM semuanya pelajar-pelajar yang beragama Islam, semua yang dari semua kan, dan setengah dari pelajar. Kita tahu kalau skop kalau datang ni, jadi skop kan semua adalah pelajar yang hanya dalam Islam. So, Islam ni ini kan dengan SPM persaingan lebih kaum-kaum. Mungkin disebabkan faktor yang cuaca sekarang ni hujan, jadi mungkin ahli panel kita ada masalah lain. Saudari Huda masih di sana ke? InsyaAllah. Dugaan ya, dugaan. Tapi tak mengapa. Saya harap apa yang Saudari Huda sampaikan tadi para pelajar dapatlah mengenaan berdasarkan apa yang saya dengar tadi, bahawa STAM ini merupakan jalan yang singkat, jalan singkat untuk terus mendapat ijazah, kerana STAM ini sendiri adalah diploma, dan sekiranya pelajar yang ingin mengambil ijazah dalam bidang pengajian agama, mereka cuma perlu belajar STAM, dan itu dan tanpa perlu membuang masa mereka untuk mengambil asasi ataupun diploma yang sangat lama di IPT-IPT yang memiliki kursus-kursus pengajian agama. Adakah saudari Huda masih di sana? Mungkin masalah lain, mungkin. Dan di sini kita tengok dia tidak ada seperti mana saudari Huda mengatakan tadi, bahawa dia sebenarnya tidak ada terlalu banyak persaingan
Kerana yang mengambil STAM ni hanyalah orang-orang yang sudah pasti beragama Islam, dan ini menunjukkan bahawa tidak perlu kita takut untuk bersaing, dan dia lebih menjimatkan masa kita. Dan berkenaan STAM ni susah ke atau tak, sebenarnya dia semua benda tu dia ada susah dan mudah, tapi dia bergantung kepada sikap pelajar tu dalam menghadapi ataupun dalam mempelajari pelajaran, apa yang dia belajar. Oh, sebelum saya terlupa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada talk show kita ni akan ada 2 pusingan, dan sekiranya ada masa sedikit, kita mungkin akan benarkan kepada para penonton untuk bertanyakan soalan kepada para panelis. Sekiranya para panelis kita bercakap dalam tempoh masa yang sikit lah, mungkin dalam 5 minit, 10 minit. Tapi sekiranya mereka cakap lebih daripada 10 minit tu, insyaAllah peluang untuk para hadirin bertanyakan soalan tu tidak ada. Saudari Huda. Okay, sorry. Kita sambung tadi. Tak apa. Okay, saya sambung Okay, kalau kita tahu tadi STAM ni antara sebab juga saya masuk adalah kerana selain pada jalan singkat tadi yang saya ceritakan tadi, STAM ni juga skop dia, persaingan dia lebih kecil. Maksud persaingan di sini bukanlah maksud siapa yang lebih baik ataupun sebagainya, tapi persaingan untuk kita nak dapatkan tempat dalam pengajian-pengajian dan sebagainya, untuk kita dapat bidang yang kita nakkan. Jadi kalau berbanding dengan STPM, pelajar-pelajar yang ambil STPM ni bukanlah sekadar pelajar Melayu saja kan. Ada kaum Cina, kaum India. Jadi kita nampak skop dalam STPM ni lebih luas kalau dibandingkan dengan STAM. Okey. Jadi lebih mudah, dan janganlah ingat bila masuk STAM ni tempat ni jangan risau kita nak dapat tempat kat mana nanti kan. Boleh ke dapat mengaji di mata-mata tempat dan sebagainya. Boleh sebenarnya. Bahkan di USIM sendiri, tempat yang saya belajar sekarang, apa yang saya faham, saya difahamkan yang USIM ni memang mengalu-alukan pelajar-pelajar STAM masuk ke sini, selain daripada ada juga pelajar STPM. Bahkan kawan-kawan saya juga kebanyakannya datang daripada lulusan STAM. Jadi jangan risau, banyak tempat sebenarnya yang boleh yang mengalu-alukan pelajar STAM sendiri nanti. Jangan risau, termasuklah USIM sendiri. Okey, jadi dan antara sebab lain juga advantage lah untuk, ataupun kelebihan lah untuk kita sebagai pelajar agama. Kita masuk STAM ni kebanyakan daripada kita ni dah terbiasa dengan suasana menghafal kan, dah terbiasa belajar bahasa Arab dan sebagainya. Jadi advantage lah bagi kita. Bahkan saya difahamkan sekarang ni ada subjek dini kan, yang maksudnya asas kepada STAM kalau tak silap saya. Jadi nampaklah di situ sebagai mudahlah nanti kalau rakan-rakan yang lain tu nak masuk STAM nanti, termasuklah sekarang kan. Jadi di situ advantage dah, sebab kita dah datang dari dah suasana yang terbiasa dah belajar bahasa Arab dan sebagainya. Okay, dan kalau ditanya pula kalau susah kat STAM ni, susah lah, of course susah. Sebab belajar mana yang tak susah kan. Semua, tak kira kita belajar STAM ke, STPM ke, ataupun PT3 ke, semuanya susah. Semua akan ada susah, semua akan ada payah, penat dan sebagainya. Tapi kita perlu faham ya, susah yang kita hadapi tu seperti apa, misalnya kita rasa susah dalam SAM ni, susah untuk menghafal kan, susah nak buat latihan dan sebagainya, susah nak faham dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan balik, semua susah-susah ni sebenarnya ada cara dan jalan dia untuk kita selesaikan. Contoh, kalau kita rasa susah nak menghafal, kita dapatkan tips ataupun teknik-teknik yang buatkan kita mudah untuk menghafal. Ataupun kalau kita rasa susah soalan tertentu dan sebagainya, kita dapatkan bantuan daripada guru-guru dan sebagainya. Jadi adalah jalan keluar, jangan risau. Dan sukong juga untuk saya ingatkan bahawa kita selalu rasa susah dan beban kan. Stres ni kita rasa sebab kita tak mampu nak hafal dan sebagainya. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita lupa yang kita rasa susah, terbeban, stres, penat semua tu sebenarnya datang daripada diri kita sendiri kan. Kadang-kadang motivasi kita yang rendah membuatkan kita rasa susah dalam STAM ni. Kadang-kadang kita yang, sifat kita yang sendiri yang malas nak belajar dan sebagainya, sambil lewa,
lambat menghafal dan sebagainya. Jadi motivasi juga penting dalam diri. Sebab kadang-kadang motivasi kita ni dah rendah sebab kita rasa mudah nak putus asa, malas untuk menghafal dan sebagainya. Jadi kenali diri sendiri, dapatkan motivasi yang kita rasa apa-apa sahaja perkara yang boleh tingkatkan motivasi kita. Contoh kalau saya peribadi, saya maksudnya kongsi dengan keluarga kan, kongsi dengan mak ayah dan sebagainya. Kemudian kalau ikut saya peribadi, saya selalu kata pada diri sendiri bahawa saya selalu kata yang saya akan buat yang terbaik. Walaupun kita tak tahu result dia macam mana kan, keputusan macam mana, tapi yang pasti saya akan buat yang paling terbaik. Maksudnya apa saja yang boleh buat, usaha apa saja yang boleh saya buat, saya akan buat sampai habis. Maksudnya usaha sehabis baik. Dan selebihnya akan serahkan kepada Allah, bersikap terbuka. Nanti kalau dapat keputusan, supaya nanti bila dapat keputusan dan sebagainya, kita dah bersedia. Yang penting kita berusaha sehabis baik, kenali diri sendiri juga, dapatkan. Kena tahu kita ni boleh motivasi bila mana kita kena atasi sifat malas dan sebagainya. Jadi conclusionnya adalah belajar mana-mana pun susah, terus berusaha dan buat yang terbaik. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Huda di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi, jawapan kongsian yang diberikan sebentar tadi. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar, cuba tekan dekat ruangan chat tu nombor 1. Kalau dengar, tekan kat ruangan chat tu nombor 1. Okay, Alhamdulillah boleh dengar. Alhamdulillah. Maksudnya saya tidak bercakap seorang-seorang. Okay. Terima kasih diucapkan kepada saudari Huda di atas perkongsian seperti tadi, yang merupakan ada sedikit kata-kata motivasi di situ. Cuba sehabis baik, cuba sebaik mungkin. Dan saya tertarik dengan kata-kata saudari Huda Zulkifli tadi. Jangan takut. Kat mana kita sambung ni? Aku ambil style ni kat mana kau sambung ni? Jangan takut. Kita ada kat sekolah semua, saya rasa mesti akan ada cikgu Hasim tu, confirm lah ada kan. So banyak-banyaklah tanya cikgu kaunseling, jumpa cikgu kaunseling kita, tanya, cikgu saya ambil STAM ni, kat mana saya boleh pergi? Kerana mereka tu ada sekali jawapan. InsyaAllah. Baiklah, betul tadi saudari Huda mengatakan bahawa kita ni kena study dan berlatihan. Jadi saya ingin tanyalah kepada saudari Duratul Akhilah. Saya tengok dia macam semangat kan. Macam tak sabar tunggu ni. Di mana yang kita tahu, STAM ni dia lebih kepada hafalan kan. Jadi perlu ke tak perlu study, macam buat study group. Dan perlu ke tak perlu kita melakukan latihan. Silakan saudari. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Clear? Boleh. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis dan terima kasih juga kepada semua yang menjayakan program ni. Okey, insyaAllah ni sekadar perkongsian daripada saya lah kan. Okey, tadi pengerusi majlis tanya tentang study dan juga latihan kan. Okey, soalan ni sebenarnya banyak dah kan student akan tanya. Even kalau bukan student STAM, kita ambil SPM pun soalan ni akan keluar juga, akan tanya juga, orang akan tanya perlu ke study group kan? Perlu ke semua subjek tu kita kena study group? Jadi ini sekadar pendapat saya lah kan. Kalau untuk study group ni, kalau saya lah lebih kepada subjek-subjek yang memerlukan pemahaman kan. Macam kalau untuk STAM ni, kalau bagi saya dalam STAM ni, subjek dia ni ada yang kita kena hafal. Ya, memang semua kita kena hafal kan. Okey, ada subjek yang kita kena hafal dan ada subjek yang kita perlukan pemahaman. Kita tak boleh nak hafal semata-mata kan. Sebab bila keluar soalan, dia macam trik kita punya pemahaman macam mana kita nak jawab kan. Contohlah kan, macam subjek nahu, subjek sorof, adab, balaghah kan. Dan itu semua atas diri masing-masing lah. Cuma kalau yang fokus bahagian pemahaman tu adalah nahwu dan sorof lah. Tu bagi saya antara subjek yang memang perlukan pemahaman. So jadi susah kita balik lah kan. Kita nak kena
tukar cara pemahaman kita tu balik. So kalau subjek-subjek yang memerlukan pemahaman, saya prefer untuk study group lah kan, supaya uh, kadang-kadang ada poin-poin penting yang kita rasa macam tak penting tapi sebenarnya penting. So kawan-kawan yang akan membantu kita untuk make sure poin-poin penting yang sepatutnya kita faham, yang sepatutnya kita hafal ni kita buat lah kan, kita tak miss, tak tinggal. Lepas tu kalau macam untuk study group ni, saya macam dia boleh jadi sleeping partner, lepas tu dia jadi bukan group study dah lah kan, dia akan jadi group sembang, group makan, macam tu lah kan. So kalau paling maksimum pun dalam 5 orang macam tu lah kan. Dan dalam group tu kita kena ada leader kan, yang akan lead kita punya group tu, yang akan bantu kita dari segi nak buat latihan, untuk dari segi faham. Ataupun ada juga style yang lain, ada orang yang dia dalam satu grup tu setiap orang ada subjek yang dia lead kan. So setiap orang tu memainkan peranan yang tersendiri lah kan untuk subjek yang dia pegang tu. So kita dah bekerja secara berjamaah kan, bekerja secara berkumpulan ni kan. So saling melengkapi lah kan orang kata. So dalam grup tu juga kita boleh buat latihan kan, sebab bila kita ada grup ni kan, kita akan tahulah, hanya leader tu yang akan tahu anak buah dia punya kelemahan, kekurangan dekat subjek mana, bab mana. So leader ni peranan dia adalah untuk bantu kawan-kawan, bantu sahabat-sahabat dia ni untuk fokus dekat subjek apa yang dia kena fokus lebih sikit kan, untuk bab mana yang dia kena perlukan penekanan yang lebih. Dan macam saya cakap tadi tu, perlukan banyak latihan kan yang kita boleh buat dalam grup ni, sebab latihan ni memang sangatlah penting kalau untuk STAM ni kan. Even bukan STAM je lah kan, kalau kita nak study ni perlukan latihan. Kalau kita tak buat latihan, kita takkan tahulah kita berada di level yang mana kan. Kita tak tahu pun kita ni orang macam mana, orang yang tahu tapi tak faham pun kan, ataupun kita ni orang yang faham tapi tak tahu nak buat macam mana kan. So bila kita buat latihan ni, kita akan membantu diri kita sendiri daripada kita tahu kepada orang yang faham, daripada orang yang faham kepada orang yang boleh jawab, dan sampai satu tahap tu kita boleh jadi orang yang boleh membantu kepada orang lain kan. So itulah betapa pentingnya praktis tu sampai kita boleh memberi manfaat kepada orang lain kan. So praktis ni dia bukan untuk diri kita sendirilah kan. Dia sebenarnya kalau kita sentiasa praktis, kita faham, kita pun boleh menyumbang kepada orang lain juga kan. Macam kita selalu dengar orang kata apa, practice make perfect kan. So betul lah benda tu, practice make perfect. Kalau kita tak buat, takkan ada apa-apa perubahan lah kan. Macam tu lah. So semua tu kalau bab study group ni, kalau pendapat saya tu berbalik kepada diri kita sendirilah kan. Kita tahu subjek apa yang kita lemah. Jadi subjek yang kita lemah tu kena study group lah, supaya kita tak cepat down, supaya kita macam tak cepat boring dan tak cepat rasa macam fed up dengan subjek tu. So cari kelemahan subjek apa yang kita kurang, cuba kita rungkaikan apa yang kita nak kena buat kan. Sama ada kalau kita study group tu lebih efektif, ataupun kalau kita study seorang-seorang tu lebih efektif. Jadi kalau subjek-subjek yang kita rasa macam kalau kita study seorang tu hanya 1% je yang masuk dalam kepala ni, so better lah study group kan, supaya macam semangat kan. So kalau bagi saya dalam belajar ni apa-apa pun kita kena cuba untuk fun kan cara kita belajar kan. Cara kita belajar tu kita kena cuba fun kan. Buat game ke kan, supaya macam panel pertama tadi cakap kan, kita perlu cari motivasi untuk kita sentiasa nak rasa belajar tu kan. Tapi rasa down tu memang tak lari lah kan. Orang kata memang adat lah dalam kita belajar ni, akan rasa down, akan rasa fed up, akan rasa give up dengan keputusan. Tapi yang penting bila kita shock dengan apa yang kita belajar tu, kita akan rasa satu kepuasan lah. So cuba cari macam mana kita nak funkan belajar tu kan. Contohnya macam
kalau melalui study group ni kan, skop study group ni, kita kan dah pecahkan dalam batch kita tu study group. Jadi mungkin kita boleh buat quiz ke kan, lawan di antara group study group tu. Lepas tu ataupun buat game apa-apa ke kan. So macam dia akan meningkatkan semangat kita lah kan, masing-masing group tu mestilah nak menang kan. So kita buatlah sedikit reward untuk group yang berjaya kan. So tu di antara benda yang saya sukalah kalau dalam bab study ni kita kena cubalah cari cara untuk funkan cara kita belajar tu. Okay, setakat itu saja. InsyaAllah kembali kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Doratul Akhilah, di atas pencerahan sebentar tadi. Berdasarkan apa yang saudari Doratul Akhilah mengatakan tadi, ahli panel kita dua cakap tadi, ini menunjukkan bahawa STAM ni dia penting jugalah kita membuat study kan, study group dalam subjek-subjek tertentu kan. Dan kita penting juga buat latihan supaya kita lebih faham. Dan saya tertarik dengan sangat-sangat Masya Allah menggunakan taukid sangat-sangat menunjukkan bahawa penting, betul-betul penting ni latihan ni. So adik-adik yang pelajar STAF sekarang ni jangan fikir bahawa oh aku just hafal je. Tak boleh. So kena buat latihan supaya kita lebih faham dan lebih bersedialah untuk ataupun supaya kita lebih tahu macam mana format soalan yang bakal ditanya ni. Dan saya teringat kata-kata seorang ustaz saya, faham soalan tu merupakan salah satu daripada jawapan. Masya Allah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Doratul Akhilah. So kita teruskan persoalan kita, perbincangan kita pada hari ini. Dan saya akan tunjukkan persoalan ni kepada saudari Lubna. Saya tengok dia macam bila tengah aku nak main ni. Pengacara ni asyik bercakap je kan. Bila aku pula ni? Ya. So, setiap benda ni orang kata sediakan payung sebelum hujan. Kan? Jadi payung apakah yang perlu disediakan oleh para pelajar? Ataupun persediaan apakah yang para pelajar boleh buat dari segi mental dan fizikal supaya mereka lebih bersedia menghadapi cabaran-cabaran dalam belajar STAM ni, dan apakah cabaran yang mereka bakal hadapi selain daripada mahfaz? Silakan saudari. Saudari, mic buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara? Jelas. Jelas, okey. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan Dr. Khairul Anwar bin Saad, para asatizat dan ustazat, sahabat-sahabat panelis, tuan moderator dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk soalan tadi, sama macam saudari Durrah kata, soalan ni pun kita akan selalu dapat untuk menghadapi apa-apa pun. Contohnya untuk menghadapi SPM, PT3 pun orang akan tanya apa persediaan mental dan fizikal kita untuk menghadapi peperiksaan. Okey, kalau untuk STAM, peperiksaan untuk STAM, persediaan dari segi mental, yang pertama sekali mestilah jaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita kena pastikan hubungan kita dengan orang sekeliling kita berada dalam keadaan baik. Contohnya dengan ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Contohnya kalau kita berada di asrama, pastikan kita selalu call mak ayah, minta nasihat mereka, minta doa. Kalau cikgu pula bila bertemu, amalkan untuk sentiasa sapa cikgu dan minta cikgu untuk doakan kita. Seterusnya kawan-kawan, pastikan hubungan kita dalam baik supaya benda tu tak akan ganggu kita dalam untuk fokus dalam study. Yang kedua, kita kena siapkan mental kita untuk menghadapi sifat malas. Sifat malas ni semua orang ada kan, lagi bila kita tengok
hujung-hujung minggu kawan-kawan kita relax, duduk lena pagi kan. Kita kena lawan benda tu. Sebab kita nak berjaya, kita kena usaha double berbanding dengan orang lain. Jadi untuk menghadapi sifat malas tu, yang pertama kita kena buat jadual. Buat jadual ni jangan ikut orang lain. Tak boleh tengok orang lain hari Ahad kena belajar fiqh. Tak boleh, kita kena tengok diri kita sendiri. Kita sesuai pagi kita belajar apa, petang kita belajar apa. Bila kita buat jadual ni, kita nampak apa benda kita tak study lagi, apa benda yang kita kena tekan lagi. Ada subjek yang dah kita hebat dah kan, ada subjek yang kita dah pro, kita tekan subjek lain. Seterusnya, bila kita buat jadual ni, kadang seorang-seorang tak jadi kan. Kita kena pastikan kita ada kawan yang boleh tegur kita kalau kita terlalai, kita lupa jadual kita ke, ada kawan yang tegur. Sebelum hang main, hang kena buka ni, buku ni dulu, hang belajar ni dulu. Okey, oleh tu penting kita cari kawan yang boleh bantu kita ke arah kebaikan. Seperti kata patah Arab, khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik peneman tu yang boleh tunjuk ke arah kebaikan. Kemudian cara kedua untuk kita lawan sifat malas ni, ini satu cara yang saya buat kan. Bila kita sedang, kita semalas sangat-sangat, kita sediakan reward untuk diri kita. Contohnya minggu ni kita dah berjaya habiskan syllabus ni, kita dah study ni. Jadi kita boleh reward diri kita sendiri. Contohnya untuk beli apa yang kita nak, untuk buat aktiviti apa-apa dengan kawan-kawan kita yang kita teringin nak buat. Okay, untuk bagi kita lebih semangat. Yang ketiga, tetapkan azam. Bila kita nak start study tu, kita buat azam terus. Stam ni aku nak target berapa untuk exam. Dengan result tu, kita nak pergi mana. Kalau kita nak memang nak pergi Mesir sangat-sangat, kita berazam pada awal tahun stam tu lagi. Aku memang nak pergi Mesir, aku kena pergi Mesir. Untuk supaya kita sentiasa semangat untuk study. Yang ketiga, ni saya nak share satu doa. Doa ni amalkanlah, baca setiap kali nak start belajar, nak buat kerja sekolah dan nak start mana-mana exam. Doa ni, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya karim. Okey, tu persediaan mental. Yang kedua, persediaan fizikal. Persediaan fizikal ni yang saya nampak pada pandangan saya, untuk pastikan kita sentiasa sihat dan semangat untuk belajar. Jadi poin pertama dia, walaupun sibuk mana kita belajar, walaupun kita duduk kat asrama ataupun ada apa-apa aktiviti, pastikan kita ambil masa sikit untuk riadah. Riadah ni tak perlu kalau kita malas nak berlari ke apa kan, cukuplah pagi-pagi kita jalan-jalan, ambil angin dulu untuk bagi kita fresh kan. Lepas tu jaga kesihatan, pastikan cukup tidur. Kalau study pun tak payah sampai lewat sangat, lebih ke 12 ke 1. Kemudian yang kedua, kita kena elak rasa mengantuk dalam kelas. Untuk stay fokus, pagi-pagi tu pastikan kita ambil sarapan dulu. Lepas tu kalau kita ngantuk juga ajak kawan pergi jalan-jalan dulu. Contohnya pergi hantar kehadiran dulu supaya kita supaya kita lebih segar. Okay. Kemudian ada satu tahap ni, ni pengalaman saya sendiri, ada satu tahap kita akan rasa down gila-gila, sampai rasa macam jemu lah, setiap hari aku belajar bahasa Arab, setiap hari aku belajar benda sama je kan. Bila waktu ni perasaan ni datang, try buang dengan kita cari waktu untuk buat benda yang selain pada belajar tadi. Contohnya kita boleh ajak kawan-kawan kita main permainan,
dalam dorm je, dalam asrama, main permainan, buat bulatan, main sama-sama supaya kita tak rasa stres sangat. Kemudian kalau sekolah saya ada ambil MUET. Jadi waktu kalau saya rasa macam bosan sangat-sangat, saya akan fokus kat MUET dulu supaya rasa macam ada benda lain juga aku nak belajar, bahasa Inggeris pun atau bahasa Melayu, atau kadang-kadang ada satu tip lagi, buat latihan Miros. Miros ni kan dia macam matematik sikit kan, walaupun dia bahasa Arab tapi buat latihan tu selalu kita rasa macam seronok lah, lama dah tak buat MUET kan. Bila kita buat benda tu dia rasa macam excited sangat nak buat matematik. Okay, dan last sekali persediaan fizikal, kita tahu kita ada lisan untuk STAM ni kan. Lisan banyak, hadis, Al-Quran sampai 4 surah, dah panjang-panjang. Jadi supaya kita tak terbeban dengan banyaknya surah tu, hafal awal-awal. Contohnya kalau ada cuti, kita PDP ada kat rumah, hafal awal-awal walaupun ustaz tak mau tasmik lagi, walaupun ustaz tak tanya apa-apa lagi, kita hafal tu, hafal. Supaya nanti tak ada lah macam banyak sangat ni aku tertukar habis surah-surah, pening-pening kan. Okay, so itulah persediaan dia. Untuk cabaran pula, cabaran ni bak kata saudari Huda, pergi mana-mana pun ada cabaran dia kan. Tak kira lah kita nak pergi matrik ke, pergi asasi, ambil STPM, sama je kan. Yang penting cara kita hadapi cabaran tu dan cara kita sesuaikan diri kita kan. Cabaran pertama selain pada hafal adalah subjek insya'. Okay, insya' ni tak guna juga kita hafal. Kalau kita hafal tengok masuk benda lain, masuk tajuk kita tak tahu. Okay, sebab tu penting untuk subjek insya' ni kita banyakkan vocab. Vocab contohnya banyak karangan pasal COVID. Kita cari vocab pasal COVID, vaksin, bahasa Arab apa, semua tu kan. Yang kedua, banyakkan baca contoh karangan insya'. Dan yang ketiga, kalau kita duk baca-baca mutalaah semua tu, jemput perkataan yang kita tak faham. Okay, jangan tinggal. Jangan buat duk macam malah nak cari benda ni. Pastikan kita cari benda tu, cari dan catat semua apa yang kita jumpa tu. Setiap kita duk belik, lama-lama bila kita duk perkataan apa-apa pun kita boleh, kita ingat apa perkataan bahasa Arab dia semua tu. Okay, yang kedua cabaran untuk lisan. Lisan ni pun sama, untuk cakap bahasa Arab ni tak senang sebab kita tak biasa berlatih. Kita duk selalu biasa cakap Melayu dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang untuk lisan ni ustazah tanya benda senang je pun. Ustazah tanya, Mas Muki, apa nama kamu? Waktu pun dia jadi, apa maksud dia tu? Tak ingat, jadi pening nak jawab apa, betul? Sebab tu penting untuk kita berlatih kiwa dengan kawan-kawan kita. Pastikan dalam satu hari tu mungkin kita letak 1-2 jam untuk kita cakap Arab dengan kawan-kawan kita. Tak apalah, tak erti pun kan. Kalau kita rasa macam berani sikit, kita try cakap dengan ustaz bahasa Arab. Tak apa, ustaz dia tak marah walaupun kita salah kan. Kemudian untuk sama macam subjek tadi, hadis dan Quran, pastikan hafal awal-awal dulu. Hafal awal dan cek kat ustaz kita tajwid kita macam mana, bacaan lancar ke tak, supaya kita tak gugup waktu exam nanti. Okay, dan yang cabaran ketiga, rasa semua orang tahu kan, exam STAM ni dia tak macam SPM. Kalau SPM dia ada satu subjek, lepas tu 2-3 hari lepas tu baru subjek seterusnya kan. STAM ni dia tak ada, dia straight, direct 2 minggu tu tak ada langsung break kan. Setiap hari ada exam, satu hari ada 2-3 paper. Sebab tu pentinglah untuk kita study awal-awal. Jangan amalkan study last minute sebab bayangkan kalau otak kita nak hafal satu buku tu kan dalam masa sehari je, pening lagi. Sebab tu pastikan benda yang boleh hafal awal tu, catat tu supaya
nanti tak terbeban lah untuk exam. Dan last sekali kerja kursus. Kerja kursus ni dia tak payah sangat, tapi pastikan kita fahamkan dulu tajuk yang kita dapat dan jangan buat last minute kerja kursus tu. Okey, mungkin itu saja. Terima kasih saudara pengurusi. Terima kasih diucapkan kepada saudari Lubna di atas proses sebentar tadi. Seperti mana saudari Lubna kata, dari persediaan kita dari segi mental, dari segi mental kita jaga hubungan kita dengan orang, sekali kita hubungan dengan Allah, jaga hubungan kita dengan orang sekali kita tak tahu siapakah di antara mereka ni yang akan mendoakan kejayaan kita. Dan mungkin disebabkan kebaikan kita dengan mereka menjadi asbab kita boleh berjawab soalan-soalan, menjawab perasaan dan mungkin menjadi asbab kejayaan kita seperti tadi. Seperti mana Ustazah saya pernah cakap, kita bertawassul kan. Kadang-kadang bila ada setengah orang tu bila dah hafal dah, tapi bila nak jawab question tu dia jadi blank. Dia akan lupa. Jadi mana tahu dengan sebab kita melakukan kebaikan, kita jaga hubungan kita dengan manusia, jaga hubungan kita dengan Allah, Allah mudahkan usaha kita insya-Allah. Dan persediaan segi fizikal, seperti mana saudara Lumla kata, kita kena riadah. Seperti mana kata orang-orang Arab, peribahasa Arab kata al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat itu terdapat ataupun duduk dalam pada yang sihat, jisim yang sihat. Jadi tak boleh sangat terlalu study tapi kesihatan kita terabai. So dia kena maintain. And berkenaan cabaran saling hafal tu memang banyak. So seperti mana saudara Lumina kata, kita kena lakukan persediaan dari awal. Tak rugi pun bila kita lakukan persediaan. Jadi sebelum kita teruskan ke second round, pusingan kedua, saya buka kepada para penonton bagi menanyakan satu soalan saja. Sekiranya tak nak buka mic, kita boleh type dekat ruangan chat. Saya akan baca. Sekiranya adalah yang ingin menanyakan soalan. Silakan. Sebelum kita teruskan pusingan kedua, kalau ada para penonton lah kok yang nak tanya soalan, boleh tanya sekarang. Nampaknya semua masing-masing masih tak mempunyai soalan, jadi tak apa. Kita teruskan dengan pusingan kedua. Baiklah, kita balik semula kepada ahli panel kita yang pertama, itu Saudari Huda binti Zulkifli. Seperti mana yang kita tahu, subjek STAM ni dia banyak macam Nahwu Sorof, dia subjek yang terbahagi kepada dua, Nahwu Sorof, Ar-Ruqafiyah, Tauhid Mantiq. Jadi bagaimanakah ataupun apakah cara yang pelajar boleh buat untuk supaya mereka boleh study setiap subjek ini dengan lebih baik, lebih elok kan? Ataupun bilakah waktu-waktu yang sesuai bagi mengulang kaji subjek-subjek tertentu? Macam adat khusus, bilakah waktu yang sesuai untuk study je? Dan manakah lebih baik? Menghafal menggunakan nota ataupun menghafal menggunakan buku teks? Bersilakan, saudari. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey. Berkenaan dengan soalan pengurusan masa ya. Okey. Saya akan bahagikan dua benda yang saya highlightkan kat sini. Yang pertama, kalau sebut pengurusan masa ni sudah tentu cara untuk kita menguruskan masa kita belajar yang pertama sekali. Okey, kalau tanya saya secara peribadi, saya taklah ada tips-tips istimewa ke untuk cara menguruskan masa dan sebagainya, sebab lebih kurang sama saja macam pelajar-pelajar lain yang selalu buat kan. Dan antaranya apa? Antaranya yang selalu kita dengarkan bila kita masuk STAM ni, antara nasihat yang paling popularnya apa? Kita kena bangun pagi kan, bangun awal pagi, hafal dan sebagainya. Ya betul. Kita kena usaha bangun pagi. Sebab apa? Sebab kalau masa yang, kalau kita tahu kan,
kita semua tahu yang SAM ni masa dia terhad dengan subjek yang banyak kan. Jadi kalau kita tengok balik function, kenapa kita bangun pagi ni, awal pagi untuk hafal ni, sebab yang pertama, selain daripada waktu tu adalah waktu yang kita fresh lah kan. Kita baru habis tidur, kita ada energi yang baru dan sebagainya. Mudah untuk menghafal, kurang gangguan dan sebagainya. Selain itu function juga adalah untuk sebagai masa tambahan kepada kita sebenarnya. Seperti yang kita kata tadi, SAM ni banyak subjek dia kan, masa pun terhad. Jadi bila kita bangun pagi ni ada juga masa tambahan kurang-kurang untuk kita. Jadi penting sebenarnya. Dan selain daripada tu, bila sebut masa kita belajar ni juga, kita kena kurangkan dah benda-benda yang orang kata apa, kalau sebelum ni kita boleh lagi sembang dengan kawan-kawan kan, boleh sembang 2-3 jam dan sebagainya kan, boleh lagi makan lambat-lambat dan sebagainya, boleh lagi santai-santai dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita dah berada dalam orang kata tahun kita ambil keputusan yang besar. Jadi kita kena dah cut dah benda-benda yang orang kata apa, yang benda-benda macam tu. Sembang jangan terlalu lama dengan kawan-kawan. Boleh sembang, sebab apa, sembang ni kadang-kadang kita stres dan sebagainya, kita jemput dengan kawan kan, boleh juga, sembang ni bagus juga sebenarnya. Tapi benda-benda macam itulah, main phone dan sebagainya, tak boleh dah terlalu lama dan sebagainya. Kena dah cut dah. Suka tak suka kena juga, sebab masa kita kena cari masa untuk hafal dan sebagainya, sebab banyak lagi benda yang kita nak kena hafal dan sebagainya kan. Dan selain daripada tu, suka juga untuk saya kongsikan di sini, kalau peribadi saya sendiri, sejak daripada saya SPM dulu kan, benda yang selalu saya pegang sekali adalah, prinsip yang selalu saya pegang adalah kita kena setiap masa berharga. Bila kita jadi calon yang akan mengambil keputusan yang besar, SPM dan sebagainya ni, kita masa tu sangat penting kan. Jadi bagi saya sendiri, saya selalu pegang setiap masa berharga. Maksudnya apa kan? Kalau saya kan, kalau kita tengah tunggu makan ke ataupun sebagainya kan, ada masa terluang kan. Jadi saya akan cuba juga waktu tu recall balik ataupun ingat balik apa yang dia belajar pada dalam kelas dan sebagainya. Walaupun sedikit, saya yakin mungkin masa tu sikit saja kan. Sikit dia boleh recall tu kan, sebab nak makan lagi dan sebagainya. Tapi saya percaya pada diri sendiri yang walaupun sedikit ada baiknya di situ. Ataupun kalau dulu kan, waktu di sekolah dulu, dalam perjalanan pulang dari sekolah nak ke asrama tu kan, balik tu bukan balik saja, bukan jalan saja-saja kan, sambil ingat ayat Quran dan sebagainya kan. Bahkan saya tengok kawan-kawan sendiri, suka juga untuk saya kongsikan di sini kan, yang kalau pengalaman peribadi saya dengan kawan-kawan kan, kebanyakan kawan-kawan saya yang lain tu kan, kalau balik sekolah tu kan, balik suka jalan laju-laju, suka basuh baju laju-laju kan, suka basuh baju cepat-cepat, suka makan cepat-cepat, tak ada dah masa sembang-sembang sangat kalau kawan-kawan saya lain. Jadi nampaklah pengorbanan daripada situ. Memang kena korban, kena dah buang dah rasa mengikut lama-lama tu, memang kena. Kalau nak masa yang banyak, kita kena lah korbankan benda-benda macam tu kan. Dan yang kedua, cara menguruskan masa juga adalah menguruskan masa untuk diri sendiri. Sebab apa saya kata macam ni, penting sebenarnya. Sebab masa untuk diri sendiri penting, sebab sekarang ni kan emosi seseorang pun sangat penting. Dalam kita nak belajar ni, emosi pun penting. Tambah-tambah lagi sekarang kita berada dalam suasana COVID-19 kan, kita belajar secara online. Bahkan saya sendiri sekarang ni, saya dapat rasa perbezaan. Dulu belajar bertemu muka dalam kelas dengan kawan-kawan dengan cikgu, ada bezanya bila kita belajar online. Sebab belajar online ni, kita tak nampak kawan kita di sebelah. Jadi masuk kelas saja kita boleh jumpa depan-depan. Kemudian bila habis kelas, kita seorang-seorang. Kita rasa tak ada motivasi kan untuk belajar dan sebagainya. Jadi saya pun tengok adik dia. Kalau dia study, saya pun study macam tu kan. Dia pun tengok saya macam tu. Jadi orang nampaklah situ perbezaan. Kita kurang semangat di situ sebab kita tak nampak kawan-kawan dan sebagainya. Kemudian susah nak kontak dan sebagainya kan. Jadi emosi diri sendiri juga penting. Sebab tu saya kata tadi, berbalik kepada tadi, sembang dan sebagainya tu pun bukanlah tak boleh. Boleh sebenarnya. Bahkan saya sendiri kan, kalau belajar, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Bukanlah jangan sampai kacau dah waktu tu kan. Maksud sediakan waktu tu untuk belajar saja, fokus betul-betul. Dan kalau waktu saya rasa penat dan sebagainya, saya sembang orang ataupun buatlah keluar rumah ke macam tu kan.
ataupun tengok pokok-pokok dan sebagainya. Buatlah apa saja yang boleh hilangkan stres kita ataupun makan, boleh saja. Sebab benda tu kita nak bukan saja masa belajar yang penting, tapi kita kena titik beratkan juga masa emosi kita tentang kita berada dalam belajar dan sebagainya. Dan kalau boleh saya kongsikan di sini juga ya, kalau dah tanya saya secara peribadi, antara tips yang paling berkesan sebenarnya, dan saya pasti guru-guru juga setuju bahawa yang paling berkesan sekali bagi saya dari zaman SPM lagi, bagi saya perasan adalah kita kena fokus dalam kelas. Percaya atau tidak ya, saya rasa sendiri keberkesanan kita fokus dalam kelas ni, di mana fokus dalam kelas ni dia beri impak yang besar dalam kita nak faham pelajaran. Dan maksudnya sebab kalau kita tahu kan, cikgu ni mereka ada pengalaman, mereka dah jumpa banyak soalan-soalan, mereka dah banyak kali write kertas dan sebagainya, kan jumpa soalan yang jumpa jawapan yang salah, betul dan sebagainya. Jadi tak mungkin apa yang mereka ajar dalam kelas tu benda-benda yang tak penting. Sudah tentu setiap kata-kata mereka tu penting. Jadi kita kena nak kena tangkap setiap baik yang cikgu-cikgu sebut tu. Jadi tak bolehlah masa tu dalam kelas kita memang kawan-kawan. Dan cuba bayangkanlah kalau kita semua, setiap dari kita ni amalkan fokus dalam kelas, saya pasti takkan ada orang yang tersemang dalam kelas. Dan bila habis dari cikgu mengajar, mungkin kita semua boleh boleh tak ada siapa yang ketinggalan dan sebagainya. Boleh dekat cikgu ajar ni tadi macam mana macam tu kan. Jadi nampaklah situ fokus ni sangat-sangat membantu. Percaya atau tidak, dia dapat membantu kita dalam faham belajar dan sebagainya. Jadi, dan apa relate-nya fokus dengan masa? Okey, kalau kita fokus dalam kelas ni, kita dapat faham dengan lebih lagi kan. Kita dah faham dah separuh daripada pelajaran yang kita belajar. Jadi, bila kita nak hafal nanti, sebab kita hafal ni bukan sekadar kita tak boleh hafal saja tau. Kita kena faham makna, kita kena faham apa yang kita hafal, jangan sekadar menghafal. Jadi, bila kita dah fokus dalam kelas, jadi kita dah faham sebahagian daripada apa yang kita belajar. Jadi bila kita nak masuk kepada hafal, kita taklah mengambil masa yang terlalu lama dalam menghafalkan, sebab kita dah faham dah sedikit. Kita dah dapat dapat gambaran dalam apa yang kita belajar dan sebagainya. Okay. Seterusnya, kalau ditanya juga mengenai manakah yang lebih baik, nota kita menghafal melalui nota buku teks, buku yang kita belajar dalam kelas tu, ataupun nota yang kita buat sendiri. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya nampak berbeza. Sebab saya nampak ada kawan-kawan saya yang mereka boleh menghafal daripada nota. Maksudnya nota, mereka suka menghafal daripada nota yang mereka buat sendiri. Bagus sebenarnya, sebab buat nota sendiri ni bila kita dah faham kan, kemudian kita pindahkan kefahaman kita tu dalam bentuk nota yang lebih lawa dan sebagainya, yang mudah dipahami, bahkan lebih tambah lagi ingatan kita dalam subjek tersebut. Tapi kalau saya secara peribadi, saya tak suka baca nota daripada saya sendiri. Tapi kalau saya suruh buat nota, saya buat. Cuma saya lebih suka baca buku yang waktu dalam kelas yang saya belajar tu, buku tu juga yang saya bawa ke mana-mana sahaja dalam menghafal. Sebab saya lebih suka tengok buku yang bertaitkan, yang typing punya macam tu kan. Jadi ikutlah, kena kenali diri sendiri juga. Kita mudah menghafal yang mana. Sebab pengalaman saya berbeza setiap orang kan. Ada kawan-kawan yang suka menghafal daripada nota yang dibuat sendiri. Dan tambah lagi, kita ni bila masuk STAM ni, kita juga selalu dapat nasihat yang kena buat nota kecil kan dan sebagainya, supaya senang bawa. Ya betul. Nota penting juga kan, supaya nota-nota kecil ni nota yang untuk memudahkan kita boleh menghafal di mana-mana saja. Penting, maksudnya dalam kita kalau dululah di sekolah kan, boleh bawa ke mana saja, waktu nak makan, waktu sementara tunggu penimbunan dan sebagainya. Penting juga sebenarnya nota kecil. Dan apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah kita kena kenali diri kita sendirilah. Kita ni jenis yang macam mana. Masa kita menghafal ni, kita mudah di bahagian mana. Kemudian kita menghafal ni
guna kaedah yang mana lebih baik untuk kita dan sebagainya. Senang kata kita kena fahami diri sendirilah. Okay. Yang tu saja. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada saudari Huda di atas perkongsian tadi. So kat sini ada beberapa benda yang saya highlight kat sini berkenaan dengan hubungan masa. Seperti mana saudari Huda kita kata bahawa antara waktu yang sesuai lah untuk study adalah ketika 1/3 malam, mungkin dalam 3 pagi kan, ataupun terbangun waktu malam. Sebab apa? Seperti mana yang saudara kata, waktu itu ketika itu otak kita masih fresh kan. Sebab masa tu sebab kita baru bangun tidur, so kita tak tak simpan lagi, kita tak tengok lagi apa benda yang kita nak buat kan. So masa tu otak kita masih fresh, tak dicemari lagi dengan perkara-perkara yang bakal kita lakukan. Dan selain daripada menguruskan masa, saya tengok saudara Huda mengatakan bahawa penting juga menggunakan masa. So kat sini dia ada 2 point. Satu, menguruskan masa dengan baik. Lagi itu, menggunakan masa dengan baik. Kurang mungkin sama. Maksudnya menggunakan masa dengan baik ni, kita gunakan masa kita ketika dalam kelas. Yang ni seperti mana ketika mana cikgu mengajar ataupun ustaz-ustazah sedang mengajar, kita fokus dalam kelas dan berikan tumpuan. Sebab mungkin kadang-kadang kalau study sendiri ni, kita mungkin sama ada study sendiri atau study group, untuk faham tu mungkin kurang. Tapi bila kita fokus dalam kelas, kita belajar daripada orang yang betul-betul tahu, insya-Allah keberkatan tu ada dan akan memberikan pemahaman yang lagi tinggi lah kepada kita. Lepas tu berkenaan dengan jawapan yang kedua, mengenai sama ada hafal guna nota atau buku teks. Saudara Huda kata kita kena kenal diri kita sendiri, kita kenal kita ni jenis macam mana kan. Sebab kita semua ni tak sama, Allah ciptakan kita ni berlainan. So ada di kalangan kita ni yang lebih suka hafal guna buku teks dan lebih suka hafal guna nota. So di sini dia bergantung pada diri pelajar sendiri. So para pelajar yang mendengar jawapan saudari Huda sebentar tadi, Kak Huda kita tadi, ikut lakukanlah cara yang hampa sesa. Lawak utara nak apa? Yang hampa sesa. Tapi yang penting study tu kena juga, jangan malam-malam. So saudari Huda, berkenaan masa kan, saya ingin tanya kan, contoh kalau adab nusus, bilakah waktu yang sesuai untuk study? Sebab soalan ni banyak tanya kan, sebab adab nusus ni antara subjek yang susah. So bilakah waktu sesuai untuk study adab nusus ni? Okay, dia bukan study ni bila-bila je kan. Maksudnya hafal je lah bila-bila yang kita nak. Bukan kita nak, maksudnya hafal bila ada masa. Bila ada masa je hafal. Okay, tapi kalau ada nusus lah, waktu best saya, apa yang kami buat tips yang boleh ni kan. Ada nusus ni kan ada syair juga kan. Yang perlu kita hafal kan. Kawan-kawan saya ada yang ambil inisiatif cuba hafal dalam bentuk lagu. Semua syair itu kami hafal dalam bentuk lagu. Dan sungguh sangat, sangat berkesan, mudah untuk menghafal sebenarnya. Dan bila masa yang diambil untuk hafal tu pun tak terlalu lama. Jadi adik-adik rakan-rakan boleh praktis lah, cuba buat lagu dan sebagainya. Dan saya sendiri dapat rasakan mudahnya menghafal bila ubah kepada lagu. Boleh cuba. Okay, terima kasih saudari Huda. Maksudnya dia tak ada masa khusus. So bila mana rasa nak study. Tapi make sure study tu betul-betul. Okay. Seterusnya, ini soal seperti tadi kita ada dengar saudari Lubena menyentuh tentang kerja khusus dengan Syafawi kan. Dan saya rasa pelajar-pelajar STAL ni pun dah tahulah kerja khusus apa yang mereka kena buat dan Syafawi kan, apa yang mereka akan hadapi pada masa Syafawi nanti. Jadi adalah pelajar yang akan bertanya tentang soalan ni kan. Penting ke kerja khusus ni kan? Penting ke kita buat kerja khusus? Sebab kita tahu kerja khusus ni, subjek yang ada kerja khusus ni, kita akan ada peperiksaan bertulis juga. So penting ke tak penting kerja khusus ni? Dan apakah tips untuk hadapi Syafawi? Terus untuk soalan ni saya tujukan kepada saudari Dulatul Aqilah. Silakan saudari.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya bercakap ni berdasarkan pengalaman kan. Uh, okay, kerja khusus ni, um, kerja khusus ni adalah bagi saya satu benda yang membantu para pelajar sebenarnya kan. Bila kita ada kerja khusus tu, dia macam orang kata apa, sebelum masuk dewan exam tu, at least kita dah ada sikit markah dalam poket kita kan. So bila kita masuk dalam dewan exam tu, kita perlu top up lagi markah yang kita nak untuk kita dapat mumtaz kan, untuk kita dapat apa yang kita target kan. Kalau kita target nak dapat 100%, jadi kita perlukan lagi 70%. Kalau kita target nak dapat berapa, 80 ke, 85 ke, 90 ke. So tengoklah kan baki berapa lagi yang kita perlu dapat kan berdasarkan kerja khusus kita. Untuk subjek yang ada kerja khusus lah. Kalau macam untuk tahun kami, rasanya tahun pertama kot kan yang buat kerja khusus untuk video arut. Jadi macam tak pernah ada lagi contoh-contoh sebelum ni. So kalau lah untuk orang-orang yang minat multimedia ni, dia memang orang kata apa, kelebihan lah untuk dia kan. Tapi dan benda ni memberi satu apa, macam membantu jugalah pelajar kan, staff ni bila nak masuk IPP nanti, bila nak masuk universiti nanti, kita memang sangat-sangat memerlukan kemahiran dalam bidang IT dan bidang multimedia semua ni lah kan. So sedikit sebanyak kita taklah hanya menggunakan kerja khusus tu kita tulis je kan. So alhamdulillah lah bila ada kerja khusus kena buat video arut ni, dia membantulah untuk para pelajar ni untuk tahu macam mana nak edit, tahu macam mana nak mana apps yang best tak best semua tu kan. Okay, untuk kerja khusus ni macam yang saya cakap tadi, dia sangat-sangatlah penting kan sebab dia memudahkan student kan. Jadi kalau lah kan even bila kita buat kerja khusus ni, kita akan mengalami banyak kesulitan dari segi perasaan kan, dari segi macam penat, memang sangat penat, betul, sangat-sangat penat. Terutama bila kita punya hasil kerja tu macam ditolak kan, tak cukup, bila buat video tu tak cukup masa, dah tak tahu dah nak tambah apa kan. So benda tu memang sangat-sangat penting untuk kita terus berusaha kan. Kalau kita orang kata apa, kalau kita nak result yang terbaik, jadi usaha tu pun kena yang terbaik ya kan. So usaha kita tu kena standing lah dengan apa keputusan ataupun markah yang kita nak. Macam kalau untuk buat video arut tu, kesulitan dia tu macam kadang-kadang tu kita dah buat tu tapi video lari kan, lepas tu tak tahu macam mana nak edit, lepas tu gambar pecah ke apa ke kan. So banyaklah kesulitan yang kita hadapi, tapi macam yang saya cakap tadi, cuba untuk bagi yang terbaik supaya kita puas dengan markah yang kita dapat tu juga yang terbaik lah kan. So cikgu pun mestilah akan bantu kita kan, ustazah akan bantu kita sehabis-habis boleh. So kita ni takkan nak bagi ustaz-ustazah je kan yang bantu kita, sedangkan yang nak berjaya tu kita kan. So kita pun kena bantu diri kita sendiri untuk keep doing, untuk sentiasa semangat lah kan nak siapkan kerja khusus tu dengan kawan-kawan kan. Tapi faham jugalah, tak tahulah sekarang ni macam mana kan. Kalau dulu kerja khusus kan, kalau macam yang duduk berasrama, dia macam senang sikit sebab macam kita ada kawan-kawan. So macam kita buat sama-sama, kita lepak sama-sama, buat sama-sama kan, sampai pukul berapa kan untuk siapkan benda tu. So itu macam manis lah kan untuk dikenang. Tapi kalau sekarang ni tak tahulah macam mana sama ada basuh sekolah bila ke apa ke, tak pastilah kan. Tapi apa pun kena terus bersemangat lah untuk buat kerja khusus ni, untuk cari maklumat, saling membantulah dengan kawan-kawan yang lain kan. Kalau kita ada jumpa maklumat yang penting yang kawan kita cari, kita bantu kan. Orang lain pun kalau jumpa maklumat yang kita perlukan, dia akan bagi. Macam tu lah. So saling tukar-tukar maklumat lah. Terutama bab adab nusus punya kerja khusus tu, lagi macam-macam kita nak kena explore sebab kita tak biasa dengan sejarah dengan syair orang Arab kan. Tapi kita kena orang kata apa, at least kita ada ilmu pengetahuan sikit lah. Dan kerja khusus ni dia sangat-sangat membantu tau untuk exam. Contoh lah kan, untuk adat nusus kita pegang satu syair kan. Jadi syair tu bila kita fokus, kita pegang kita punya kerja khusus tu syair
satu syair tu, jadi kita macam akan sangat-sangat faham syair tu. Jadi bila kita exam, bila masuk tajuk tu, dia macam best lah sebab kita faham dan kita boleh hurai dengan cara kita sendiri. Jadi macam satu kelebihan lah untuk seseorang tu kan, kalau dia punya tajuk syair ataupun tajuk kerja khusus tu masuk dalam exam kan. So dia macam faham lebih sikit lah sebab dia dah memang rungkai sedalam-dalamnya tentang syair ataupun tentang tajuk yang dia dapat tu kan. Dan selain daripada kerja khusus, benda yang membantu kita juga dalam STAM ni Syafawi kan. Syafawi ni pun membantu juga dari segi apa, kan kita amalkan insya, amalkan mutalaah, amalkan hadis kan. Jadi kalau untuk orang kata apa, tips boleh lah tips pun, tapi macam bagi saya tak salah kan, macam pendapat saya je lah. Kalau nak berjaya ni dia tak ada satu cara je, dia tak ada satu tips je, dia ada macam-macam cara. Sebab berjaya ni dia tak ada skema. So masing-masing ada cara tersendiri. So ni macam cara saya lah kan. So kalau rasa macam saya share je lah kan tips untuk Syafawi ni. So di atas di seseorang kan. Okay. Kalau macam untuk Syafawi ni, untuk orang yang dah kita ni student STAM ni dia banyak kategori. Ada orang yang dah memang daripada sekolah tahfiz. So dia dah biasa lah bagi dia kan, macam hafal sehari 3 muka surat ke 4 muka surat ke kan. Tapi kalau orang yang macam tak biasa lagi hafal macam mana kan. Dia hafal pun vocab yang dalam buku kan. Macam tu kan. So dia macam susah lah kan. Kadang-kadang orang boleh down sebab tak boleh nak hafal satu muka surat. Tapi usaha dia tu sangat maksimum lah orang kata macam tu kan. So kalau saya sendiri pun tak adalah mudah sangat hafal. So pendekatan yang saya buat untuk hafal surah ni, 4 surah ni. Okay, saya bagi analogi macam ni lah kan. Okay, kita macam orang tanya kan, bila start hafal surah Al-Fatihah? Bila start hafal Al-Maksurah kan? Contoh macam tu kan. So kita tak tahu bila kita duduk, kita hafal surah Al-Fatihah. Mungkin sebab kita selalu dengar, selalu macam baca, jadi tiba-tiba dia macam auto hafal. Macam tu lah kan. So sama juga macam Al-Quran ni, bila kita selalu baca, kita akan terauto ingat kan. Contoh macam lagu sekolah kan. Lagu sekolah waktu kita form 1, kita baru masuk sekolah, kita dekat dalam perhimpunan, kita bawa teks kan, sambil menyanyi, sambil baca. Tapi bila dah sebulan sekolah, kita baca lagi tak teks tu? Dah tak baca dah kan. Kita dah hafal dah secara automatik kan, at least sikit-sikit kan. Clear tak sebab kat sini macam ni? Clear? Clear. Okay. Jelas. Okay, jadi macam tu lah tips yang saya nak share ni. Sekejap. Okay, minta maaf. Okay. Tips untuk hafal Quran yang saya nak share ni, yang kami buat lah kan. Setiap hujung minggu, kita cuba baca je. Tak hafal pun kan. Untuk orang-orang yang macam susah nak hafal, kita baca je 4 surah tu. Sama ada selepas subuh ataupun lepas maghrib ke lepas asar ke. Dan ikutlah kita nak baca 4 surah straight. Ataupun kita nak baca, contohlah kan, hujung minggu kita akan baca 2 surah lepas subuh, 2 surah lepas asar ataupun lepas maghrib kan, ataupun lepas isyak, bila-bila je lah kan. Tapi macam, cuba bayangkan kalau setiap minggu kita baca surah yang sama kan, kita macam cuba istiqamah kan, baca surah yang sama setiap minggu, kita mestilah akan ingat kan, at least sikit-sikit kita akan ingat. So benda tu memudahkan kita, tapi dia akan lebih lagi berkesan insyaAllah kalau kita baca setiap hari kan. Tapi kalau siapa yang boleh buat setiap hari tu, Alhamdulillah lah kan. Maksudnya memang kuat lah dia kan. Tapi at least macam hujung minggu lah, hari Sabtu Ahad kan, Jumaat Sabtu baca lepas subuh, baca lepas maghrib ke asar kan. Tapi
waktu yang Ana suka tekankan lah untuk menghafal Al-Quran ni lepas subuh. Sebab tak silap Ana, Ustaz Ana pernah share kan, dia kata Al-Barakah fil Bukur. Ana pasti ke hadis ke apa kan? Al-Barakah fil Bukur. Keberkatan itu datang pada waktu awal-awal pagi. Dan ni pun kalau ada salah nanti minta siapa-siapa tegur kalau ada siapa yang tahu. Tak silap Ana hadis yang Rasulullah pernah doa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah Tuhanku, kau berkatilah umatku pada waktu awal pagi dia kan. So kalau awal pagi kita mula dengan bacaan surah yang kita nak hafal ni kan. So kita tak tahu kan, mungkin sebab kita ingat tu adalah disebabkan keberkatan pada waktu pagi tu kan. So kalau Ana suggest tu untuk baca tu pada waktu pagi lah kan. Kalau macam bab-bab kita nak hafal ayat Quran untuk subjek fiqh, kita nak hafal ayat Quran untuk subjek miras dan sebagainya tu, Ana prefer waktu pagi lah. Kita kumpul lah semua ayat-ayat Quran yang kita nak kena hafal tu, kita hafal pada waktu pagi lepas subuh. So sebab keberkatan dia tu sangat-sangat besar lah kan. Macam tu lah. Lepas tu kalau untuk hadis, memang tak boleh lari lah, memang kena hafal juga kan. So kalau siapa yang rasa dia tak boleh nak hafal macam kawan-kawan yang lain, hafal last minute ke kan. So jangan hafal last minute, tapi hafal lah secara berterusan. Contoh dia, okay 2 hari hafal 1 hadis kan. Ataupun 2 hari hafal 1 hadis, lepas tu nak break Ustaz. Okay, 2 hari hafal 1 hadis, break sehari, okay buat balik 2 hari hafal 1 hadis. Kan, at least kita ada peningkatan, kita tak terus stop kan. So ada peningkatan demi peningkatan. So pelan-pelan kita akan mudahlah nak ingat hadis tu kan. Lepas tu pergi tasmak dekat ustaz, pergi tasmak dekat kawan-kawan. Lepas tu untuk satu lagi lah untuk hafalan tu, macam panel kita yang pertama ke yang ketiga tadi cakap tentang tajwid kan. So yang tu pun kena jaga lah kan. Sebab tajwid ni bukan kita jaga untuk kita syafawi dan kita stam je. Tajwid ni adalah satu benda yang fardu ain lah untuk kita kan. Di luar pun kalau kita tak ambil stam pun kita tetap juga akan kena jaga tajwid kan. So check lah tajwid tu dekat ustazah kan. Lagi best macam baca ramai lah secara berjamaah kan. Alaikum bil jamaah, sebab dalam jamaah pun ada keberkatan. Contohlah, so bagi saya tu kadang-kadang tu asbab berjaya tu adalah berdasarkan keberkatan amalan kita kan. Sebab macam panel, macam pengerusi majlis tadi kata, kadang-kadang kita berjaya ni adalah doa orang lain kan. Dan macam tu juga lah kadang-kadang kita berjaya ni atas keberkatan masa kita kan. So sentiasalah berdoa semoga Allah berkati masa kita dan mencukupi masa kita untuk kita langsaikan hajat kita seharian tu. Contohlah kan, boleh cepat hafal surah-surah kan. Lepas tu kalau dari segi buat ayat, belajar cuba buat ayat simple-simple. Kadang-kadang kita ni macam bila cikgu bagi satu perkataan suruh buat ayat, kita ni macam terlalu macam nak ayat tu macam nampak complete, nampak perfect, nampak panjang macam ayat budak-budak you kan. So macam bagi saya macam kalau siapa yang boleh, okay teruskan. Tapi kalau siapa yang macam tak biasa, just buat ayat simple. Tapi ayat tu betul dari segi nahu, dari segi kaedah semua tu lah. Dari segi kawaid dia semua okay lah kan. So macam tu lah. Kalau dari segi mutalaah tu banyak hafal, banyak baca buku, mutalaah yang kita dapat tu ada 3 buku kan. So banyakkan baca buku tu, fahamkan. Lepas tu kalau untuk syafawi ni juga ada satu part tu dia akan tanya kita, contohlah dia tanya apa faedah belajar macam tu lah contoh kan. So kita kena olah. So benda tu memerlukan macam panel yang ketiga tadi cakap kan, you benar cakap, kita perlukan vocab kan. So untuk jumpa vocab ni kita dah tak ada sumber lain melainkan membaca. So kena banyakkan membaca buku bahasa Arab. So untuk adik-adik ataupun sahabat-sahabat yang nak ambil stam ke, yang tengah sambung bahasa Arab ke, banyakkan vocab melalui baca buku bahasa Arab kan. Tapi kita ni kan, kalau orang yang tak biasa ni, dia memang akan cepat ngantuk lah baca buku macam kitab-kitab. So bacalah buku yang biasa-biasa yang sama dengan level kita. Baca buku macam
macam buku dongeng ke, tapi dalam bahasa Arab, baca buku kura-kura kancil tu kan. Tapi dalam bahasa Arab lah kan. Kalau tak faham apa-apa, macam Lubna cakap tadi, terus cari maksud, hafal terus. Kan? Lepas tu macam main lah, main dengan kawan-kawan. Contohlah, kita tak tahu kolam ikan kan. So kita cakap lah, tolong ambil je kolamun saya lah. Contohlah macam tu. Macam tu lah. So sedikit serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Bismillah, boleh dengar? Kalau dengar tulis kat ruangan tu angka 2. Alhamdulillah boleh dengar. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Duratul Aqilah di atas jawapan ataupun perkongsian diberikan sebentar tadi. Berdasarkan apa yang saudari Duratul Aqilah cakap tadi, dia menunjukkan bahawa kerja kursus ni penting jugalah sebenarnya bagi para pelajar sekiranya mereka ingin mendapat markah yang elok, sebab 30% tu terletak pada kerja khusus. Dan penting jugalah kalau rasa ni kita buat secara awal, and kalau rasa tak nak bosan kita buat dengan kawan-kawan, tapi make sure kita fokus juga kepada kerja khusus sebab ia juga memainkan peranan yang sangat penting pada ucapan kita, astagfirullahalazim, pada markah peperiksaan kita. Dan berkenaan dengan Tik Syafawi tadi, seperti mana saudari Dr. Aqilah cakap tadi, apa kesimpulan yang saya buat adalah, kesimpulan yang saya boleh buat adalah kita mengaplikasikan apa yang kita baca tu dalam kehidupan kita. Seperti mana yang saudari Dr. kata tadi, macam mana kita boleh hafal surah Al-Fatihah kan? Sebab kita selalu melazimkannya, kita selalu baca je. So macam tu juga dengan surah-surah yang terdapat dalam STAM, cuba kita lazimkan, kita selalu bacanya. Mungkin dalam ketika solat kan, ketika solat kita buka Quran, kita baca, insyaAllah kita biasakan, dan insyaAllah benda tu akan lekat sendiri. Dan mungkin juga kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seperti hadis, yang terdapat hadis di mana seperti itu hadis yang terdahulu, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin kan, la aduhunna hatta amut. Ke situ terdapat wasiat Rasulullah. So kita amalkan kehidupan kita, so nanti kita insyaAllah kita akan ingat, oh kita buat solat duha ni sebab Rasulullah wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita buat puasa sunat, kita buat apa lagi, solat witir, ataupun kita bagi salam, kita bagi makanan kepada orang. So masa kita aplikasikan apa yang kita belajar dalam kehidupan, insyaAllah itu semua akan membantu kita untuk berjaya dalam peperiksaan. Dan seperti mana saudara doktor kata tadi, kita ni belajar biar santai kan. Kita macam jangan stres-stres sangat. So kita bercakap dengan kawan, kita buat permainan kan. So supaya apa yang kita belajar tak stres. Bila tak sebab kita tahu bila kita stres ni dia boleh datangkan, dia ada kesan negatif dan kesan positif. Tapi takut-takut kalau memberikan kesan negatif dalam hidup kita. So belajar ni biar santai tapi sampai. So soalan terakhir lah. Soalan terakhir ni saya tujukan kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudari Lubna. Okey, seperti mana tadi ya saudari Lubna ada kata dan juga saudari Dulatul ada cakap tadi, bahawa dalam ni kita perlukan vocab kan. Kita perlu ada vocab supaya lebih senang untuk hadapi, khususnya dalam peperiksaan insya' wal mutala'ah. Jadi bagaimanakah bagi mereka yang mengatakan bahawa, jadi macam mana bagi orang-orang yang nak sambung STAM tapi tak faham bahasa Arab, maksudnya mereka ni kurang vocab Arab, adakah mereka mampu atau bolehkah mereka sambung untuk belajar STAM? Dan
Selain daripada, dan apakah kaedah hafalan yang boleh dilakukan? Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis. Pertama sekali sebelum saya hurai soalan tu, kena ingat satu ayat ni. Tak ada benda yang mustahil kalau kita nak. Okey, orang yang tak faham bahasa Arab ni maksudnya tak ada basic kan. Yang mungkin tak pernah ada subjek bahasa Arab sebelum ni, tak pernah ambil, dan waktu SPM pun dia tak ambil subjek bahasa Arab. Okey, saya nak kongsi satu pengalaman. Saya kenal seorang pelajar STAM juga yang memang tak ada basic langsung dalam bahasa Arab. Sebelum ni pun waktu SPM pun dia ambil subjek teras, tak ada subjek bahasa Arab. Jadi kiranya dia masuk STAM ni mula dengan zero lagi, tak tahu apa-apa kan. Tapi alhamdulillah dia dan para ustaz semua positif. Positif dia boleh berjaya macam orang lain kan. Berkat doa daripada mak dia, ustaz-ustazah apa, dan ustaz pun tak jemu buat kelas tambahan untuk dia, sentiasa tolong dia lebih. Dan mungkin juga berkat usaha dia, waktu awal tahun orang lain duk relax lagi kan. Dia dah start buat latihan, tanya kawan-kawan apa soalan dia tak tahu. Alhamdulillah dia boleh berjaya sama macam orang lain yang dah ada basic bahasa Arab. Okey, pertama kita ingat satu pepatah Arab ni, manjada wajada. Kalau betul lah kita memang, kita tak ada basic tapi kita memang teringin sangat, kita teringin nak ambil STAM ataupun kita ada cita-cita untuk pergi Timur Tengah, pergi Mesir ataupun pergi Jordan untuk belajar subjek-subjek Arab, ataupun memang kita minat, teringin nak belajar bahasa Arab tapi sebelum ni tak ada peluang. Pertama sekali, pastikan kita kena ada tekad yang kuat. Kita kena ada tekad yang kuat. Pastikan apa, kita sentiasa semangat untuk buat benda tu, bukan setakat aku tengok kawan aku ni ambil STAM macam seronok, aku nak juga. Tak boleh macam tu. Kita memang kena ada azam yang kuat. Dan yang kedua, kita kena usaha double banding orang lain. Kalau orang lain belajar waktu hari sekolah je, hari cuti dia relax. Kita tak boleh. Kita hari sekolah kena study, hari cuti pun kena ada waktu juga untuk kita study. Sebab apa? Sebab kita kurang sikit banding orang lain. Yang kedua, rajinkan untuk jumpa ustaz-ustaz untuk buat kelas tambahan. Untuk kita kejar apa yang orang lain dah belajar yang kita belum belajar lagi. So kita kena tekan mungkin asas nahu ataupun kena lebih banyak cari vocabulary macam orang lain. Dan yang ketiga, saya kata tadi kena kumpul perkataan bahasa Arab. Yang basic-basic pun cukup. Dan nak satu pepatah Arab ni, ijhad wala taksal wala taku wafilan, fanadamatul uqbah liman yatakasal. Maksud dia usaha sungguh-sungguh, jangan malas, jangan lalai, sebab penyesalan ni sentiasa ada untuk orang-orang yang malas. Ni bukan setakat untuk yang tak ada basic bahasa Arab tadi, untuk semua. Dan nak kata pada sahabat-sahabat dan adik-adik yang sedangkan orang yang tak ada basic pun mampu untuk dapat yang cemerlang dalam STAM, apatah lagi kita yang dah ada basic, yang dah biasa belajar bahasa Arab dekat sekolah agama semua tu. Kita memang, kalau kita nak usaha sungguh-sungguh, memang kita akan dapat apa yang kita nak tu. Dan saya nasihatkan STAM ni seronok sangat. First time masuk tu memang dia terkejut sikit lah. Buku teks dia ada 22. Dan 2-3 minggu juga nak kenal mana buku teks subjek ni, mana subjek ni kan. Bila ustaz masuk pun pening, ustaz ajar subjek mana ni kan. Tapi seronok lah bila lama-lama ustaz ajar tu dia macam
ish, aku tak pernah belajar lagi benda ni. Sebelum ni kita tahu subjek syariah, usuluddin, subjek nusus. Tapi bila ambil STAM ni, jumpa lagi subjek-subjek yang tak pernah jumpa. Contohnya arut. First time Ustaz ajar tu, apa dia arut ni kan? Bunyi macam payah. Tapi bila kita start belajar tu, seronok sangat. Lagi subjek miras, fiqh semua tu kan. Sangat seronok. Okay. Seterusnya untuk tips menghafal ni tak banyak yang saya boleh bagi sebab dah banyak yang dikongsi oleh Kak Huda dengan Durrah. Tapi satu benda yang kita kena pasti dulu sebelum dengar tips tadi orang lain. Yang pertama kita kena kenal diri sendiri dulu. Kita ni jenis mudah masuk waktu malam ke ataupun waktu pagi. Ada orang jenis mudah ingat waktu lepas maghrib kan. Lepas maghrib tu, lepas baca Quran semua tu, okay, kita study sampailah pukul 10 atau pukul 11 kan. Ada orang yang jenis ingat lepas subuh. Pagi-pagi bangun awal baca semua kan. Yang kedua, kita kena pasti keadaan yang sesuai untuk kita study. Kalau saya sendiri, saya suka study dekat tempat yang ramai orang sebab nak elak mengantuk kan. Tapi ada orang yang kena study tempat yang sunyi, kena duduk sorang-sorang. So kemudian untuk STAM ni dia ada dua kategori. Pertama subjek yang kena hafal dan kedua subjek yang kita kena buat latihan. Okay. Untuk subjek yang hafal contohnya subjek adab dan tafsir, tauhid, firaq. Saya cadang kita buat group. Kita buat study group. Macam saudari Durrah kata, buat study group ni untuk seorang ambil peranan untuk bercerita tentang benda tu. Contohnya pasal adab kan. Adab ni kan tak cukup kita hafal saja, hafal tak cukup. Kita kena ingat jalan cerita dia. Kita ingat bahasa Melayu supaya lebih senang untuk kita buat ayat dalam bahasa Arab. Okay. Contohnya kalau kami, pengalaman saya sendiri, kami buat 3 orang, grup 3 orang. Seorang akan cerita satu tajuk ni, cerita kat bahasa Melayu je. Cerita sampai saya boleh ingat jalan cerita dia dan baru try hafal yang bahasa Arab dia. Kemudian lepas habis cerita tu kita akan saling tanya soalan untuk pastikan kita ingat jalan cerita tadi. Seterusnya kalau syair adab macam Kak Huda kata, kami hafal dalam bentuk lagu. Ustaz pun memang ajar dalam bentuk lagu supaya kami ingat dan selalunya kat surau lepas maghrib akan ada nyanyian qasidah. So kami kadang-kadang kami selitkan syair tu dalam qasidah yang kami nyanyi supaya senang ingat. Kemudian ada satu tip untuk subjek balaghah. Untuk tajuk-tajuk seperti isti'arah akan ada banyak syair-syair yang kita kena ingat. Syair ni kategori apa, syair ni kategori apa kan. Jadi kalau saya akan cari maksud dulu setiap syair tu supaya mudah ingatlah syair ni duduk kat bawah isti'arah tasrihiyah ataupun makaniyah. So kurang-kurangnya kalau dalam exam, kalau kita lupa, kalau kita hafal bodoh saja, sekali kita lupa tu kita tertukar dua-dua. Kita akan salah dua-dua. Jadi kalau kita tengok maksud tu dulu sekurang-kurangnya kita akan ingat sikit maksud dia dan kita boleh ingat kategori dia duduk kat mana. Okay. Seterusnya subjek-subjek macam nahwu saraf, miras dan mantik, pastikan jangan hafal melainkan ta'rif. Sebab yang ni sama, ada orang yang jenis hafal kan, tak faham, hafal. Bila masuk exam, sekali kita lupa sikit, lupa semua. Jadi pastikan nahwu semua ni rajinkan buat latihan. Dan untuk subjek yang ada kertas 1, contohnya tafsir, fiqh, amalkan buat latihan pasya yang tahun-tahun sebelum ni sebab kebanyakan soalan yang masuk tu sama je, dia cuma pusing-pusing yang soalan yang sama setiap tahun, cuma bertambah beberapa soalan yang baru. Okay,
Jadi seperti itulah, mungkin orang lain pun ada juga kaedah tersendiri untuk mereka hafal. Yang ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dan kawan-kawan. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Lubna di atas perkongsian kita tadi. So kat sini yang sangat menarik sini saya tengok ketiga-tiga ahli panel tadi ada menyebut 3 perkara yang penting. 3 perkara. Adalah silap. Tiga-tiga panel ni menyebut perkara yang sangat penting, iaitu buang sifat malas dan kenal diri sendiri. So di sini para pelajar, termasuk dari saya, maksud kat sini kalau nak buat apa pun kita kena buang sifat malas kita jauh-jauh, sebab bila mana sifat malas ni akan ada, maka dia akan datang bersama penyesalan. Dan pada masa sama kita kenal diri kita sendiri, jangan tiru orang lain, jangan ikut orang lain, tapi kita buat apa yang kita buat. Kita buat apa yang kita nak buat. So, contohnya sama STAM. Kita tak boleh tengok sebab kawan kita ambil STAM, kita pun ambil STAM kan. Tapi kita kena ada jiwa. Itulah Ustazah, seperti mana Ustazah saya bercakap. Belajar STAM ni kena ada jiwa. Kita buat ni sebab kita yang nak, bukan sebab orang lain. Bukan sebab ikut kawan. Dan seperti mana tadi saudari Lubna cakap, ada beberapa perkara lah yang menunjukkan bahawa sebenarnya tak semua benda pun kita kena hafal, dan ada benda juga yang kita kena faham. Contoh macam adab balaghah, ta'rif memang kena hafal. Adab nusus, balaghah, adab nusus itu memang saja yang kena hafal. Macam balaghah kita hafal ta'rif. Lepas tu dia punya isi kita kena faham. Macam nusus ni kita kena ingat saja siapa tokoh dia, peristiwa tu bila berlaku. Macam ada nahwu sorof pun macam tu juga, kita hafal dia punya takrif dan kita faham apa yang cuba disampaikan. So maksudnya kat sini untuk mendapat mumtaz tu sebenarnya sangat tinggi. Sebab di sini menunjukkan bahawa dia memerlukan para pelajar ni lebih kepada pemahaman saja. Dia tak hafalan ni mungkin ada tapi tak terlalu banyak. So pelajar hafal, faham, dan faham tu menggunakan kaedah yang tersendiri. Tak perlu ikut orang lain. So terima kasih kepada saudari Lubna di atas pencerahan seperti tadi. Diharapkan tips ataupun perkongsian yang diberikan oleh para panelis kita pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak motivasi lah kepada para pelajar yang hadir pada hari ini, supaya jangan berputus asa. Jangan jadikan saya baca komen tadi, jangan jadikan STAM ni sebagai pilihan terakhir kita, tapi jadikan ia sebagai satu peluang untuk kita lebih menyelah, lebih maju. Jangan gunakan alasan-alasan seperti kita ni tak ada tak belajar Arab, so tak boleh nak berjaya. No. Tak semua benda yang kita buat ni kita perlukan basic. Dia ada proses yang kita perlu lakukan. Contohnya ketika sekolah rendah, kita belajar benda-benda yang kita tak pernah belajar. Masuk sekolah menengah, kita belajar benda-benda yang kita tak pernah belajar. Begitu juga dengan STAM, STPM ataupun apa-apa lagi ni kan. Masuk universiti pun akan ada benda-benda, tersasul pula dah. Akan ada benda-benda yang kita tak pernah belajar tapi kita belajar di sana. Tapi yang penting kita jangan berputus asa dan teruslah bersemangat. So kat sini kita ada sedikit masa lagi, lebih kurang dalam 10 minit. Jadi saya berilah peluang kepada para penonton kan. Macam rasa soalan yang saya tanya ni soalan yang terlalu umum sebenarnya. So saya buka kepada para penonton ataupun para pelajar yang ingin bertanyakan soalan. Silakan. Kalau tak nak buka mic, bolehlah salin di ruangan chat. Silakan. Wah, nampaknya selamat ya para panelis kita pada hari ini, kerana para penonton yang dengar ni semuanya insyaAllah itu ada.
Okey, soalan daripada saudari Najihah. Allah. Okey. Okey, Allah Akbar. Okey, soalannya. Bagaimana nak susun jadual dengan efektif supaya dapat hafal semuanya sebelum tiba waktu exam nanti? Okey, nak tanya kepada panelis siapa Nak tanya kepada ahli panel siapa? Kalau tak ada, saya sendiri akan pilih. So, kita tengok. Ada tak para panelis yang ingin menjawab persoalan ni? Bagaimanakah kita nak menyusun waktu, menyusun masa supaya betul. Bagaimanakah kita nak susun jadual dengan efektif supaya dapat hafal semuanya sebelum waktu exam nanti? Masya-Allah. Ini salah seorang pelajar yang betul-betul sedia ni nak dapat mumtaz ni, insya-Allah. So kita kalau ni saya akan pilih lah panelis kita yang paling paling tua di sini, saudari Huda. Silakan untuk jawab soalan ni. Ni semua mumtaz ni. Silakan saudari. Macam mana kita nak susun jadual kan? Nak susun masa kan? Supaya kita boleh hafal semua. Okay. Kalau saya, apa saya buat adalah hafal dari awal. Saya ingat lagi ya, waktu kami awal-awal masuk STAM dulu, bahkan selepas hari apa ya, selepas kami dah apa tu, bukan saya sajalah, kawan-kawan yang lain sama, lepas saja Ustazah hari pertama lah dapat yang selepas orientasi semua, kami belajar, malam tu kami dah hafal dah siap dekat asrama. Yang pertama poin dia adalah hafal dari awal. Kemudian kalau nak ikutkan semua ya, kalau ikutkan saya pun bukanlah semua saya hafal, dan walaupun semua ada juga yang saya tak ingat kan, tapi metod saya simple saja. Kita hafal setakat mana yang kita boleh, bukan setakat mana yang boleh, hafal sebanyak mana yang kita boleh. Kalau ikutkan saya tak hafal semua kot. Maksudnya ada yang hafal pun tak ingat macam tu kan, bahkan nak hafal semua. Tapi apa saya buat adalah hafal sebanyak mana boleh lah. Hafal, ada masa hafal, ada masa hafal, ada masa hafal. Dan ikutlah waktu, tengok waktu mana yang sesuai dan sebagainya. Jangan sia-siakan waktu. Ada saja waktu hafal. Kemudian janganlah hafal tumpu kepada satu subjek saja. Tengok subjek mana yang masih kurang dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok subjek-subjek ni kan, bukan semua walaupun semua basicnya adalah hafal, tapi ada subjek macam panelis yang lain kata, ada subjek yang macam miros kan, kita ada kena kira-kira sikit dan sebagainya, mantik, ada formula dan sebagainya. Benda-benda macam tu pun kita perlu tengok juga, subjek ni bukan semua menghafal saja, kena ada faham betul-betul, kena ada formula dan sebagainya kan. Jadi daripada kita susun masa kita hafal daripada awal, hafal jangan hafal tumpu pada satu subjek saja, kena tengok jugalah cara teknik kita menghafal pun boleh bagi kesan juga dekat kita punya ni kan, masa dan sebagainya. Dan mungkin panelis yang lain boleh tambah. Terima kasih kepada saudari Huda ya. Jadi kita tengok bagaimana pula pendapat saudari Dato' Akilah terhadap persoalan ini. Apakah jawapan yang saudari boleh bagi? Okey, untuk jadual study ni macam Kak Huda cakap lah, tak banyak pun nak tambah kan. Tapi kalau macam pandangan peribadi tu, dia macam tadilah Lubna dah cakap, Kak Huda dah cakap, kita kena kenal diri kita sendiri. Jadi untuk kenal diri sendiri ni kita kena try in error kan. Kita kena kenal bila masa yang sesuai ataupun efektif untuk kita hafal, bila masa yang sesuai untuk kita buat latihan kan. Ada orang yang dia masa yang paling cepat dia masuk untuk hafal waktu pagi. Ada orang yang waktu yang paling cepat dia masuk untuk dia hafal tu waktu tengah hari, waktu malam kan. Jadi waktu-waktu yang macam kita macam susah, lambat pick up lah kan untuk hafal tu, kita jadikan masa tu untuk kita buat latihan. Untuk kita buat latihan, untuk kita murajaah balik kan, study balik. Jangan guna untuk kita hafal sebab kita akan rasa berat, kita akan rasa penat sebab masa tu
kita akan rasa macam contoh kan, macam tengah hari lah, selalunya orang susah nak hafal tengah hari sebab panas kan. So gunakan tengah hari ataupun petang tu lepas untuk kita buat latihan banyak-banyak kan. So kita kenal diri kita sendirilah. Dan tempat mana yang susah untuk kita kan. Macam Lubna tadi dia kata dia perlukan tempat yang ramai kan untuk dia tak cepat mengantuk kan. Kalau macam saya sendiri, tak kisahlah ramai ataupun tak ada orang, okey je. Tapi yang penting depan tu tak boleh ada orang lalu macam tu. Dia saya depan tu kena ada dinding ke, kena ada meja ke. Dia tak boleh ada orang lalu sebab macam cepat tertarik kan. So masing-masing kena diri sendiri. So letak diri sendiri tu pada tempat yang betul. Supaya apa yang kita buat tu berkualiti kan. Bukan hanya berkuantiti pada masa dia kan. Tapi setiap apa yang kita buat tu berkualiti. So yang tu je lah, nanti boleh tambah kalau ada lagi. Terima kasih kepada saudari Ratul Akhilah. Jadi saudari Lubna nak tambah apa-apa ke? Tak banyak yang nak tambah sebab isi hampir sama dengan Kak Huda dengan Durrah. Cuma kalau saya sendiri biasanya apa yang Ustaz ajar itu, hari tu juga kita revise balik apa yang Ustaz ajar tu dan buat latihan. Kalau nak lagi masuk dalam ni, kita duduk depan kawan kita, Meh, Han duduk sini, aku cerita apa yang aku faham. Supaya dua-dua boleh faham kan. Kemudian tak ada apa, semua sama dengan saudari Durrah. Saya pun jenis buat latihan waktu tengah hari sebab time tu memang otak berat kan, tak boleh nak terima ada apa yang kena hafal tu, jadi buat latihan waktu tu. Sama waktu petang pun lepas waktu prep pukul 3 sampai maghrib, waktu tu saya tak hafal dah, memang kalau buka buku pun untuk buat latihan nahwu ataupun miras. Itu je. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para penulis kita sejak tadi. So kat sini memang poin paling penting yang di-highlightkan adalah kita kenal diri kita sendiri supaya nak menjadi kita dan apa yang kita buat itu semua atas usaha kita sendiri. So kenal diri sendiri dan jangan ikut orang lain. Okay. Terima kasih di atas perkongsian yang telah diberikan seperti tadi. Diharapkan apa yang disampaikan dapat memberikan motivasi lah kepada para pelajar supaya untuk terus semangat dan jangan putus asa kerana perjuangan ini masih panjang. Dan jangan risau. Setiap benda yang kita buat, niat kita kerana Allah SWT, dia akan ada ganjarannya. Kalau tak tahu kan, contoh kalau rasa macam sama ustaz ni ada ke tempat nak boleh pergi kan, pergi jumpa cikgu-cikgu kaunseling kita kan, tanya mereka kalau sama ustaz ni apa yang kos dia ambil kat universiti nanti, insyaAllah dia orang ada. Dan dan jangan lupa juga untuk isi kehadiran. Itu sahaja daripada saya sendiri. Akhirul kalam, letaklah impian kita setinggi bintang di angkasa, namun hati kita serendah-rendah mutiara di lautan. Pelajar-pelajar STAM, semuanya luar biasa. InsyaAllah mumtaz pasti di tangan. Terbang megah sang Raja Wali hingga sebentar di pohon jati. Yang baik itu daripada ilahi, yang lemah itu dari khilaf diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Tahniah balik. semua. Tengok Muhammad. Muhammad, madam. Ya, madam. Muhammad, balik Selangor bila? Not sure, madam. Tak pasti, madam. Lepas tu dah buat apa tu? Saya tak rambut. Dah buat apa, study balik saja-saja yang saya ni, ulang kaji balik benda-benda yang saya bisa belajar. Ya. Lepas tu duk cari juga, duk cari nak sambung mana kos-kos yang saya ni. Okey. Tu je lah. Nak belah perut tak boleh, dia tak mau naik. Oh ya ke? Tanya Muhammad dapat berapa? Yang ni lah, stang itu lah.
Alhamdulillah jidan. Oh. Okey lah. Boleh pergi kawan dengan Musyrif lah. Sudah? Boleh pergi kawan dengan Musyrif lah. Mukri